أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Terima kasih kepada Ustaz Iman untuk email kita. Okey, alhamdulillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur Allah izinkan kita untuk bertemu. Ambo ni masa kecil-kecil dulu biasa dengar dalam sekolah Cican Nyabung kita sekolah tuan. Dia ada kalau suka kecil-kecil tu ada zone 1, zone 2. Zone kita kalau main suka lawan dia sekolah Goldermi, sekolah Banggu. Waktu hak Cican Nyabung belah ni. Lama nak tak mari kot ni. Dan alhamdulillah hari ni siapa ke Masjid An-Nur ni, kita pun alhamdulillah respect lah. Orang kampung ni boleh buat masjid besar comel ni, alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk kuliah kita pada malam ni dia ada kaitan juga dengan masjid. Ni main package dah. Ada masjid saja tapi tak ada jemaah tak guna. Jadi dah ada masjid, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala ada tempat untuk kita mari solat berjemaah. Dan bila cerita mengenai solat berjemaah mari ke masjid ni, tajuk yang ambo bawa ni kisah tapak kaki Bani Salamah. Kisah tapak kaki ni ada satu kumpulan ataupun Bani Salamah pada zaman Nabi ni. Dia memang duduk jauh sikit pada Masjid Nabawi. Lepas tu bila orang azan dia nak semaya, dia pun turun awal sebab nak jalan kaki ni. Lepas tu berikutan tu dia pun jumpa dengan Nabi nak pindah biar dia dekat sikit. Lepas tu Nabi tak benarkan. Atau ada ayat tu cerita pasal tapak kaki mereka. Dan bila kita bincang mengenai solat Jumaat, biasanya orang akan bawa lah cerita Bani Salamah. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, ambo nak cerita. Ambo ngajar UIA. Alhamdulillah kita ngajar UIA ni, kita ngajar subjek Al-Quran. UIA ni unik dia apa tahu? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Universiti Islam. Bila Islam dia kena ada benda yang menunjukkan budak-budak mengaji UIA kena tahu Islam. Antarabangsa dia kena ada benda. Contoh antarabangsa ni kena ngaji bahasa Arab, ngaji bahasa Inggeris, pengantar bahasa Inggeris. Islam ni antara satu subjek yang menunjukkan dia ni Islam adalah Al-Quran. Jadi ambo mengajar UIA tahun 2000, start di November tahun 2000 sampai ni subjek ambo antara yang utama Quran lah. Jadi mana-mana budak seluruh dunia, budak Malaysia ke budak international ke luar negara, mari kena ambil kelas Quran. Lepas tu takdir Tuhan, masa baru masuk hijrah tahun 2000, ke 2004, 2005 lah gitu lah. Masuklah kelas hamba, ada seorang budak, nama dia Ali. Ali ni berasal daripada Chechnya. Lepas tu dia ni masuk kelas hamba, dia Quran tu ada 2 level, 2 tahap. Tahap 1, tahap 2. Dia lepas tahap 1, ngakuk lah. Nak boleh kelepah tahap 1 tu masuk kelas tahap 2. Lepas tu bila masuk kelas pun kita dapati dia ngaji tak berapa nak pandai lah. Tapi kita sabar. Dah dia ni ngaji ngakuk. Dalam kelas tu budak pandai lah ngaji. Amba berkata, gini lah ni mu masuk kelas, mu dengar. Lepas tu, habis kelas mu ikut aku bilik, mu baca dengan aku bilik. Dia pergilah. Dia masuk baca, kita sabar lebih sikit lah. Sebab dia ngakuk. Satu hari terlepas ngaji dia kata, Ustaz terima kasih sebab apa mu sabar dengan aku, dia kata. Mu sabar nak ajar aku ngaji. Dia kata aku kelas sebelum ni dengan seorang ustaz tu backing. Dia kata pongok. Aku tak boleh ngaji nak marah. Ni buat lagu mana? Dia kata aku ni membesar dalam kerajaan atau penjajahan komunis Chechnya. Dia kata aku tak ngaji ke apa. Mak ayah aku tak ada. Mak ayah aku cuma boleh ajar aku Fatihah. Jadi Fatihah sekarang. Masuk UAE ni mujur-jur ke Quran. Patutnya ustaz-ustaz orang ada lama dengan Quran ni kena sabar. Dia kata dengan orang macam aku ni. Lepas tu ambo pun okey lah sabar. Akhirnya dia lepas level ni, dia kira habis apa syarat untuk dia kita kata dapat kelayakan untuk graduate daripada universiti. Lepas tu dia ni ambo perhati jumpa sama dalam masjid. Zuhur, asar kita ada masjid UAE besar. Jumpa sama. Lepas tu rajin lah. Lepas tu tanya dia, rajin mu kata mari jemaah. Dia kata ustaz. Dia kata aku ni macam umpama kita kata terlepas masuk dalam syurga. Dia kata di tempat kami usah masuk tengah panah. Dia kata Chechnya ni, Rusia dengan Chechnya duk perang. Nak semaya, usah semaya Jumaat. Dia kata semaya Jumaat pun kalau dilihat semaya Jumaat kena tembak tu. Kata tentera Rusia. Jadi dia kata orang Malaysia ni tak bersyukur.
Orang Malaysia tak bersyukur, bersepoh masjid tapi tak pergi semaya. Jadi bila dia dapat peluang dia kemaruk semua-semua. Ali, lepas tu banyak lagi cerita-cerita dia kena katok ke polis Rusia 2 kali, siapa buah pinggan belok, dia cerita macam-macam. Dia masa dia semasa tu 3 orang budak Rusia, budak Chechnya. Nama Ali, hak kedua Solsa. Solsa ni macam liar sikit. Masa dia macam muka Eropah, dia boyo di di KL. Lepas tu hak ketiga, hak ni sedih. Nama dia Rasul Jamakhnaf. Rasul Jamakhnaf ni dia sebab abai dia wakil kerajaan Chechnya lama. Lepas tu ingat masa tahun 2007 ke 2008 berlaku letupan serangan pejuang Chechnya kepada hak Rusia ni meletup kawasan stadium. Lepas tu Rusia pun ambil alih kerajaan Chechnya, tukar presiden hak ni. Lepas tu Rusia kata mana-mana ada kaitan dengan kerajaan lama kita isytiharkan sebagai pengganah berlaku. Jadi dia pakai pasport Rusia, kena tarik. Lepas tu sudahnya senang cerita dia tak ada negara. Lepas tu nama Rasul Jamakhlaf. Umur dekat 50 dah. 50 tahun. Duduk di Malaysia, duduk di KL, dia pakai kad UNHCR, pelarian politik. Jadi dia kata ni je dia kiman hak mengesahkan kewujudan aku di dunia ni. Nak cerita yang tragik lah. Lepas tu macam Ali tadi nampak sangat dia kemaruk semuanya jemaah. Okey, kisah kedua. Ni dalam gambar ni 2 orang. Luqman yang pakai baju biru tinggi. Dia ni budak Selayar lah. Dia ni sebelum di Korea, dia sambung ngaji Korea. Sekolah menengah biasa tapi ambil aliran agama, aliran bahasa Arab. Sebelum di Korea, dia memang jarang nak nampak di surau. Lepas pergi Korea 2 tahun, balik 5 waktu di surau. Lepas tu tanya, "Guano meh?" Lama kena tak jenap, dia kata, "Ustaz, insah." Pergi Korea insah berapa nak semaya Jumaat? Dia kata, "Saya kena travel nak ambil bas 200 km baru jumpa masjid boleh sembahyang Jumaat." Waktu dah lama-lama dia kata kami pelajar-pelajar kat universiti tu rasa macam susah sangat nak travel ni. Nak sembahyang Jumaat tak cukup 40 orang ikut mazhab Syafi'i. Sebelum pergi tambah ayat dah gini ambil buku ni, beli buku ni baca. Tajuk buku tu Fiqh Luar Negara. Fiqh Luar Negara penulis siapa tu? Bekas Menteri Pendidikan kata Mazli Malik. Ada tu Mazli Malik tu ustaz tu. Amo dia isai dengan dia lah. Itu ustaz, bukan orang biasa. Jadi dia pun guna buku Mazli Malik tu. Lepas dia kata kita berkumpul pelajar-pelajar di universiti untuk sembahyang Jumaat. Bila kumpul cukuplah jumlah 12 orang berdasarkan sebuah riwayat lah. Lepas tu tak ada nak jadi khatib, tak ada nak jadi imam. Lepas tu dia kata, "Ustaz, saya yang paling jujur. Hak penuh sekolah. Boleh ngaji betul sikit." Dia pun jadi imam. Jadi khatib. Balik Malaysia, dia jadi macam pemalu mata. Kemaruk dia. Berjemaah, tak tinggal. Okey, ketiga, hak pakai hak kanan sekali tu. Kanan sekali nama Dzulqarnain Hasan Basri. Dia ni istimewa sebab apa dia ni Jepun. Dia duduk Jepun. Lah ni dia pendakwah Malaysia hak paling aktif di Jepun. Ni boleh buat tajuk lain ni. Tajuk untuk merah Jepun. Sebab hamba dengar dia duduk Jepun, nak jadi ke cerita ada rezeki pergi sekali ke Jepun. Jumpa dengan dia. Dia ni engineer, budak Perak. Nikah dengan orang Jepun, belajar Jepun, nikah dengan orang Jepun. Lepas tu masa hamba pergi tu, dia ambil cuti lah. Dia kata, "Ustaz, dia sembahyang Jumaat berapa kali setahun?" Sebab tempat dia tak ada masjid. Usah ke sembahyang berjemaah. Sembahyang Jumaat apa tidak. Lepas tu dia ni dia berdakwah di Masjid Kobe. Masjid Kobe ni istimewa masjid tertua di Jepun. Ramai orang Jepun pergi nawak. Maksud tu dia berdakwah. Ajak kepada Islam. Lepas tu dia guna Quran. Lepas tu lama-lama ramai masuk Islam. Lepas tu dia berhenti kerja, dia beli bangunan dekat Osaka. Bangunan tu harga asalnya 1.5 juta. Hamba pergi kali pertama, dia jumpa dia, tengok dakwah dia. Hamba pergi kali kedua dengan sains-sains. Tengok dakwah dia lagi, balik kita pun tubuh NGO. Fajar Iman Matahari Terbit. Lepas tu pergi kali ketiga, dia berhenti kerja dah. Pergi kali ketiga kita bawa Dr. Abdul Basit. Pondok Sungai. Bawa Dr. Basit. Lepas tu dia kata, "Ustaz, Dr. Basit," dia kata, "saya dah berhenti kerja." Dia bawa pergi, dia kata tunjuk bangunan. Bangunan ni hak kita nak beli. Mereka cerita 2019 mas balik bulan puasa Ramadan tu, kita buat camping habis-habisnya, alhamdulillah dapat 4 juta beli bangunan. Dan bangunan tu daripada tahun 2020 dah bertapak. Dah sampai lah ni 72 orang dah masuk Islam. 72 orang masuk Islam. Lepas tu bila bangunan tu dah siap, situ je dah tempat solat berjemaah. Dan bila ada tempat tu solat berjemaah, memang nampak tiap kali solat berjemaah adalah Muslim Indonesia atau Pakistan. Duduk kawasan sekeliling payah nak cari masjid ni, suka pergi sembahyang berjemaah situ. Nak cerita kita orang Islam ni
kita memang terikat dengan masjid dan terikat dengan solat Jumaat. Itu introduction dia. Kita alhamdulillah tak payah travel sampai 200 km. Tak payah tunggu cuti, bakal cuti apa public holiday hari Jumaat baru boleh sembahyang Jumaat. Kita ni ngesok sikit siapa dah ke masjid ke balasok. Rugi benar kalau kita ni nikmat ada depan mata tapi lapar kebuluran. Bakpo laih nampak letih lapar. Allah tak cukup makan. Makan dah tak ada makan duduk atas meja. Berapa tak pergi biar Allah. Umpama gitu ni, masjid surah ada tapi kita tak pergi, rugi sangat. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, kita ambil slide ni banyak, ada 32, kita skip lah. Okey, cerita bumi ni dia menangis. Bumi langit dia menangis. Okey, cerita asalnya, ni dari surah Ad-Dukhan. Fir'aun mati lemah. Hari dia mati lemah tu, Allah kata apa? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Langit bumi tak jerit, tak menangis pun atas kematian Fir'aun. Sebab ni makhluk Allah tak patut ditangisi, jahat terlaju. Lepas tu bila bicara ayat ni ada ulama tafsir bawa huraian. Dia kata kalau bumi tak jerit, tak menangisi Fir'aun, langit tak menangisi Fir'aun, ada ke masa langit dan bumi menangisi seseorang? Jawab dia ada. Opposite. Rupanya kita ni setiap hari kita pijak atas muka bumi, ada tempat kita semaya. Ada tempat kita buat ibadat. Tempat kita semaya tu bumi duduk, tangga kita bumi suka. Oh kata suka aku dia ni. Mari semua ke surah semaya. Dia tempat dia, bucu tu contoh. Jadi bumi ingat. Langit pun suka juga sebab langit kata oh, dia ni tiap-tiap hari naik semua amalan dia. Naik kok pintu langit, naik kok pintu langit. Satu hari bumi kata tak ada dah dia ni. Aku tak perasan dia duduk atas aku. Langit pun tunggu-tunggu tak ada amalan naik. Rupanya si fulan tu sudah meninggal dunia. Bumi kata oh, dia duduk dalam aku dah. Lepas tu bumi ni umpama seolah-olah menangisi. Tak ada dah orang beribadat atas dia. Langit pun menangisi, tak ada dah amalan dia naik ke atas. Maksud bumi langit ini memang sentiasa memerhatikan kita. Lepas tu ada hadis satu hari Nabi baca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan khabar beritanya. Hamba baca tadi kan dari surah Al-Baqarah dari solat Maghrib. Lepas tu Nabi tanya, "Atadruna ma akhbaraha?" Tahu tak apa khabar berita bumi? Sahabat kata tak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Lepas tu katanya Nabi, khabar dia bersaksi atas semua hamba terhadap apa yang mereka lakukan atasnya. Lalu bumi pun berkata, oh hari sekian dibuat kau ni, hari sekian dibuat kau ni. Dan insya-Allah kita tuan-tuan nak mari surah berjemaah di masjid surah ni dah gezek je tempat kita berjemaah. Bumi tanggung kita, esok-esok bumi akan jadi saksi. Dia kata, ya Allah, si fulan tu memang kuat semayang berjemaah. Mari semua ke Masjid An-Nur. Aku ingat mata duduk situ, mata duduk sini, mata duduk sini. Sebab tu tuan-tuan, antara sunnahnya kalau semayang sunat, semayang di rumah. Tapi kalau kita takut semayang di rumah, sunat ba'diyah ni kita duduk galik, kita tak semayang surah, balasah. Tapi kalau dia bergalih tepat, biar banyak sikit. Jadi bumi kata, oh, mata duduk situ semayang, lepas tu duduk sini. Jadi banyak kelebihan dia. Okey, kita masuk tajuk kita. Tajuk kita, Banu Salamah ni, dia rumah dia jauh sikit pada Masjid Nabawi. Lepas tu bila adhan, kalau agak-agak baru adhan baru tubik, dia siapa tak ada nak dia kata takbirkan dengan Nabi. Dia pun mengadukan Nabi Rasulullah, dia kata nak pindah biar boleh duduk dekat sikit dengan masjid. Lepas tu Nabi kata tak payahlah, mu tubik awal sikit, dah pahala beri tulis. Berikutan itu turun ayat ni. Kita dah baca surah Yasin tu. Allah kata inna nahnu nuhyil mauta, kami hak hidup kau mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami juga Allah kata hak tulis, hak mencatat ma qaddamu, apa hak dia kerjakan, apa hak dia buat, wa atharahum, dan juga tapak kaki mereka melangkah pergi ke surga masjid. Masa benda tu berlaku Allah Taala tulis. Jadi ayat ni memang berkait rapat dengan solat Jumaat. Waktu tajuk dia sebenarnya malam ni keutamaan solat berjemaah. Tapi kalau keutamaan solat berjemaah, orang kata tahu dah dapat pahala 27. Jadi kita tukar sikit. Apa kita kata kisah tapak kaki Banu Salamah. Orang pun kata, oh nak tahu. Orang pun pergi. Oh, di samping dengar cerita pasal solat berjemaah, ada lagi benda-benda lain kita boleh dengar. Itu kadang-kadang tajuk ni memainkan peranan untuk menarik orang supaya mari ni. Okey. Kita tengok kewajipan solat berjemaah. Solat berjemaah ni kita ni, mazhab kita ni, mujur mazhab kita solat berjemaah ni sunnah muakkad, sunnah dituntut. Kalau mazhab lain solat berjemaah memang wajib. Dan sebenarnya kalau kita nak buat perbandingan, nas mengatakan solat berjemaah ni wajib kuat lagi.
berbanding hak kata solat berjemaah ni sunat muakkad. Dan kelebihan kalau negara-negara ataupun mazhab setengah negara hak ada pergi dengan mazhab, contoh mazhab Hanafi, hak kata semaya berjemaah ni wajib, kelebihan dia apa? Masjid dia penuh. Sebab wajib. Adapun kita ni bila kata sunat muakkad, tak apa, sunat je. Jadi kita pun macam tak berapa nak utamakan solat berjemaah. Jadi malam ni kita nak akak sikit kesedaran supaya kita tahu solat berjemaah ni walaupun kita di Malaysia pakai mazhab Syafi'i sunat muakkad, sunat dituntut tetapi pahalanya besar. Antara contoh tengok ayat ni. Ayat ni tu dan dicerita pasal solatul khauf, solat ketika takut, solat ketika perang. Dan kalau baca dari tafsir ayat ni tuan-tuan, ini antara ayat yang menggerakkan Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi, masuk Islam. Khalid bin Al-Walid ni dia tunggu tak masuk Islam. Sebab ayah dia, Al-Walid bin Mughirah ni musuh ketak Nabi. Al-Walid bin Mughirah ni memang benci sungguh ke Nabi. Lepas tu dia pun benci juga ke Nabi. Lambat sikit masuk Islam. Tapi antara benda yang menyebabkan dia tertarik nak masuk Islam sebab dia tengok umat Islam ketika Hudaybiyah tahun ke-6 Hijri, Nabi nak masuk ke Mekah untuk buat umrah tu. Dia tengok orang Islam semaya tu susun comel, solat berjemaah walaupun ketika perang. Lepas tu berikutnya tu ayat ni. Ayat ni cerita pasal perang. Allah kata bila gini lah mudah kita amal bagi. Kalau kita dalam surah ni ada dalam 40 orang. Nak semaya masuk waktu, nak semaya Jumaat, musuh di depan. Kalau kita semaya ramai-ramai, tangan kita rukuk sujud masa tu musuh serbu. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni ajar. Okey, tangan perang ni bila mu nak solat berjemaah ada cara dia. Cara dia 40 orang bagi dua. Imam depan seorang, takbir sekali, Allahu Akbar, semaya ke pas semaya zuhur. Sebab musafir perang, zuhur jadi 2 rakaat contoh. Takbir Allahu Akbar. Lepas tu sama-sama start baca Fatihah. Lepas tu imam rukuk. Bila imam rukuk, 20 orang hak sah pertama rukuk, hak belakang jangan rukuk. Bawa sekali dia kata, bawa sekali golok senapai pistol, akak sekali. Lepas tu bila Nabi bangun untuk rakaat pertama, rakaat kedua, hak belakang baru sama. Hak depan ni habis dismaya sendiri. Jadi sepanjang masa umat Islam duk fokus kepada musuh depan. Gitulah. Dia kali kata solat khauf ni ketika perang ni ada banyak teknik. Tapi itu antara satu caranya. Jadi ulama tafsir kata apa? Kalau ketika perang hak genting lagu tu pun Allah tu ayat suruh solat berjemaah ni, apatah lagi ketika aman sentosa. Macam Kih kata hak tadi tu. Kih hak amal kata student nama budak churchnya. Dia perang ni zaman ni. Nampak semaya kena tembak tu. Dia kata Rusia masa ni dahsyat. Dia kata pak saudara dia 2 orang. Rusia masuk, tentera Rusia masuk dalam rumah, bala, kata, tarik pak saudara dia 2 orang. Ikat dekat traktor luar, ikat, selimbuh minyak, cucuk api, bakar hidup-hidup. Kita di Malaysia tak ada siapa nak tembak begitu kalau kita semaya berjemaah. Tapi tak semaya, waliyadzubillah. Okey, habis. Okey, kemudian ni pun hadis. Hadis ni pun penting juga. Ni cerita orang buta ni. Kita hak celak ni sekali tak mari berjemaah madu mata. Tengok. Abu Hurairah kata ada seorang lelaki buta, nama dia Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia ni popular suhu lah. Dia temu dengan Nabi, dia kata Rasulullah, dia kata tak ada siapa yang boleh bawa aku ke masjid untuk solat berjemaah. Okey. Dia kata boleh ke tak kalau aku dapat kelonggaran, tak payah jemaah di masjid, semaya di rumah ya. Mula-mula Nabi benarkan dia. Lepas tu bila dia nak balik, Nabi bertanya. Dia kata hal tasma'un nidaa bis salah. Mu dengar ke tidak lawangan adzan? Dia kata dengar. Nabi kata fa'ajib, maka sahut. Sahut di situ tu kalau baca hadis ni ulama bincang. Sahut ajib tu, sahut jawab adzan. Ada kata jawab adzan. Kalau tak dimai semua jemaah pun jawab adzan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi anda hak hamba baca tak boleh. Mu kena mari. Walaupun mu ni buta, mu kena mari. Lepas tu katanya dia ada panduan lah. Kata orang ikat tali daripada masjid ke rumah dia. Bila adzan je dia pergi tali tu, gok siapa ke masjid. Maksud tak ada excuse. Ada pandangan lain dia kata, mu tak boleh mari semaya jemaah, ajib jawab seruan adzan. Tapi hak ni macam pandangan ni macam tak berapa nak gagah sikit lah. Tak ada alasan. Ini satu kes. Ini kes kedua.
Nikah kedua nama dia Itban bin Malik. Hadis ni banyak sungguh topik perbincangan dia. Itban bin Malik ni dia sahabat Nabi, terlibat dalam perang Badar. Lepas tu bila makin meningkat usia, mata dia jadi rabung, tak nampak. Sebab kali dia ni kencing manis berapa tahun lah. Masa pergi Badar, tebak pergi Badar, lepas tu mata dia jadi rabung, tak nampak. Lepas tu dia ni, tempat tinggal dia ni macam kata jauh sikit lah, terpisah sikit daripada Masjid Nabawi. Dan biasanya, dia ni akan jadi tu imam tempat dia. Macam tu Masjid Nabawi, ada sana kampung sebagai. Lepas tu di tempat dia tu, ada juga musalla, tempat sembahyang berjemaah. Lepas tu rumah dia ke tempat musalla tu jauh lah sikit. Lepas tu dia kata apa? Dia kata inni ankartu basari. Dia kata mata aku tak nampak. Wa ana usalli liqaumi, aku ni tu imam kepada kaumku, kawasan ni. Fa idza kanat al-amtar bila hujan lebat sikit, dia kata sal al-wadi alladhi baini wa bainahum. Dia kata lembah menghalang antara aku dengan musalla tempat aku semaya jadi tu imam kepada kaum aku tu. Dia kata lecok. Jadi nak pergi payah. Dia kata walam asati an ati masjidahum fa usalli lahum, aku tak nak pergi. Dia kata gini lah, Rasulullah kalau boleh mari ke rumah aku, lepas tu musmaya di rumah aku. Supaya bila hujan lebat aja orang tahu, oh ni lebat hujan ni jadi musalla tempat tu imam kita tu biasa jadi tu imam, dia tak boleh mari sebab dia mata tak nampak macam buta. Kita pergi ke rumah dia. Macam masjid alternatif, masjid kedua lah, musalla kedua. Nabi kata sa'afadu insya-Allah, okey aku pergi. Lepas tu kata itu satu hari Nabi Abu Bakar sapa ke rumah dia, Nabi kata mana nak suruh aku sembahyang. Lepas tu dia kata okey sini. Dia tunjuk, Nabi pun masuk majlis sembahyang. Masuk Nabi macam Nabi pergi merasmikan musalla kedua. Nabi pergi merasmikan musalla kedua untuk si buta ni. Jadi lepas ni kalau hujan lebat sikit, orang tahu hujan lebat ni tok imam kita tak gerak, tak nak pergi tu sebab tak nampak. Pergi ke rumah dia sembahyang. Nak cerita apa? Sepanjang masa kita umat Islam kena ada tempat untuk solat berjemaah. Kalau surah balasan ni atau masjid ni dah digazet ataupun dipersetujui oleh semua masyarakat setempat ni untuk ni tempat berjemaah, mari sini. Usahakan kita hak buta pun Nabi suruh pergi. Cuma hadis ni tuan-tuan kalau bicara OKU OKU. Lepas tu tuan cerita pasal OKU orang kelainan upaya ni ataupun orang kurang upaya ni, masyarakat umat Islam di Malaysia ni lah ni baru ada kesedaran. Kita kalau boleh kita kena cara kepada OKU. Sebab law ni duk nampak, law ni kan duk nampak Islam ni macam tak berapa cara ke OKU. Nampak orang barat lebih cara ke OKU. Contoh, ambo di UAE pun ada terlibat dengan apa? Dia panggil DSU, Disability Unit OKU. Lepas tu antara benda hak kata diperjuangkan ada seorang profesor, Profesor Rosita. Dia ni cacat. Dia lahir-lahir tu kena polio, kaki tak nak jalan. Dia memang daripada muda pak tua lah ni umur 60 lebih, di atas kursi roda. Dia ketua jabatan unit OKU ni. Dia kata usahakan nak pergi jauh. Dari UAE pun 2-3 tahun ke belakang ni baru ada kesedaran nak bantu OKU. Nak cerita dia. Dan amu banyak terlibat dengan dia, program-program, dan kita baca ni. Masuk dalam hadis ni, kalau kita tengok, Nabi memang beri kemudahan kepada OKU. Bila OKU kata, Rasulullah aku tak boleh nak pergi, boleh mari dah? Okey aku pergi. Maksud Nabi pergi cara. Nabi layak kehendak dia. Sebab dia ni pula bukan cara-cara, dia ni tu imam. Orang ada jawatan. Lepas tu, tuan-tuan kalau tuan-tuan berani baca lah, ada sebuah buku. Buku ni, hak tulis dia ni budak Kelantan tapi duduk Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur. Umur dia 50 lebih. Nama dia Rosli Ibrahim. Dia ni buta. Mata dia buta tapi kuat baca. Macam mana? Dia mata dia buta tapi ada sikit boleh nampak. Sikit. Hak sikit boleh nampak tu, dia baca. Baca gitu. Dia baca sehari 4-5 jam. Tak pandang dengan buta. Lepas tu dia tulis buku. Buku dia tu, hamba baca. Tajuk dia Masyarakat Cantik. Enigma Penyisihan OKU. Misteri penyisihan kata pengabaian OKU. Berapa masyarakat cantik tu, dia nyindir. Dia nyindir apa, hak tak cacat di Malaysia macam kita ni. Masyarakat cantik tu dia ambil petikan cerita Piramli. Piramli kalau tengok cerita Sumpah Orang Minyak. Sebelum dia jadi orang minyak tu, dia bokok tu tak? Bokok. Lepas tu dia pun jumpa dengan rebunian tu, mandi jadi sihat. Itu cerita Sumpah Orang Minyak. Tapi masa dia tengah cacat tu, orang kampung tu buat cacat ke dia. Seksa dia, katok dia. Lepas tu orang kampung tu apa,
bakar rumah dia. Lepas tu dia terpaksa melari. Lari dia pun pergi berlindung di rumah saing dia, jiran dia. Pak Selamat. Bang Selamat. Lepas tu dia kata kepada dia, kata, Bang Selamat, penduduk kampung ini memandangku hina. Lepas tu dia kata, besok aku akan meninggalkan masyarakat cantik di kampung ini. Dia buat nganya, ni comel-comel belakang aku hina. Aku akan meninggalkan mereka. Jadi pengarah buku tu, nama Rosli Ibrahim tu, orang Kelantan tu, dia ambil cerita tu gini. Lepas tu bila baca buku tu tuan-tuan, buka mata kita. Betapa kita ni memang buat lulu, buat tak cara kepada OKU. Hak paling teruk dalam buku tu dikritik apa? Ustaz-ustaz. Lepas tu bila membaca kata, seru. Seru memang pedih. Lepas tu dia nyindir kajian Kelantan tu. Dia kata orang buta ni boleh jatuh lokal. Tapi ada ahli politik di Kelantan kata apa nak tutup lokal-lokal tu bukan aurat. Dia sebut dalam tu. Lepas tu buku ni lepas hamba baca, hamba kata buku ni kena siapa ke orang agama hak paling atas. Lepas tu ada lah anak murid, dia classmate dengan Menteri Agama baru, Datuk Naim. Hamba beli buku tu, hamba tanya murid, boleh tak tolong buku ni biar siapa ke Datuk Naim, Menteri Agama. Sebab konten buku ni sangat berkesan untuk menegur orang agama. Supaya cak nak pada OKU. Lepas tu alhamdulillah buku tu siapa. Tak tahu dibaca ke tak lah. Tapi nak cerita, balik pada hadis ni, Nabi accommodate, Nabi pergi cara ke OKU. Jadi kalau kita lah ni, kalau kita tengok OKU, kita kena cara, kita kena bantu dia. Sebab kewujud dia tu adalah ujian untuk kita. Allahualam. Okey, masih solat berjemaah. Ni cerita di UK tahun 2008. Penuh riuh lah di UK tu. Kalau kita di tempat kita buat lagu ni banyak kata tak habis. Cerita dia nama Khatri, Muhammad Khatri. Dia ni buta. Umur 17 tahun. Dia ni kuat semaya berjemaah. Biasa orang ada piping dia pergi semaya jemaah. Lepas tu orang tak nak piping, tak ada orang ada hijau. Dia beli anjing. Dia beli seekor anjing. Anjing ni memang dilatih. Boleh dilatih untuk pergi ke tempat kita nak pergi. Antara tempat dia pergi ni, si Muhammad Khatri ni memang dia kuat solat berjemaah. Lepas tu dah tak ada orang nak bawa dia beli anjing. Lepas tu dia latih anjing ni lalu jalan pergi semaya jemaah. Lepas tu bila pergi nak semaya jemaah ke masjid, kalau kita dah anjing ni tambak luar nak masuk semaya jemaah. Tempat kita macam kanjar je kot. Tapi dia nak semaya jemaah. Budak buta nak semaya jemaah. Lepas tu anjing je boleh bawa dia. Akhirnya pihak masjid ni kata ni cerita di UK ni, riuh lah sementara zaman tu. Akhirnya pihak masjid terpaksa menerima dia dengan anjing ni. Jadi cuma pihak masjid ni buat kan tak ada. Siapa aja dekat pagar masjid. Lepas tu macam kata Tok Bila masjid, Tok B. Okey, piping dia, anjing itu buah dalam sangkar. Lepas tu kita kata ni, kalau tak silap hamba ni, dia mazhab Hanafi. Longgar sikit anjing. Kalau kita lain lah. Cuma nak cerita bukan suruh bawa anjing. Nak bawa anjing mari masjid surah awak apa mungkin kita boleh nampak. Kita boleh orang piping. Nak ceritanya, sungguhnya nak semaya jemaah di masjid. Siapa tahap tu. Kita ni khabar-khabar tak buta. Sihat segar bugar ni. Allahu Akbar. Tak boleh mari semaya jemaah di masjid. Rugi benar lah. Rugi benar. Okey. Kewajipan dan juga kelebihan. Tadi wajib lah. Ini cerita kelebihan pula. Solat berjemaah ni. Okey, ayat ni cerita Nabi Musa dan juga Firaun. Musa dengan Firaun ni, Firaun ni mula-mula dia suruh bunuh bayi Bani Israel. Lepas tu sampai satu tahap berhenti sebentar. Sebab apa? Dia ambil Musa jadi anak akak. Gedah lah. Lepas tu bila Nabi Musa keluar negara, dia lari, lepas tu dia balik semula. Lepas tu panah balik dah hubungan antara Musa dengan Firaun. Lepas tu Firaun pun marah, Firaun ancam nak bunuh. Nak igat nak bunuh Bani Israel. Lalu Bani Israel rasa takut lah. Tengah-tengah takut tu, Allah pun wahyukan kepada Nabi Musa. Cara nak hilangkan takut, sebelum ni bakali semaya jemaah. Bani Israel semaya jemaah di tempat-tempat tertentu. Dan lo ni panah dah. Firaun nak serang, nak igat siapa jemaah. Tetap solat jemaah kena buat juga, tapi buat di rumah. Ni. Allah kata waja'alu buyutakum qiblah. Jadi ke rumahmu tu sebagai tempat semayang, wa aqimus solat, semayang. Maksudnya takut setara mana pun jemaah kena buat. Kalau tak boleh buat semayang jemaah di surau masjid, takut ancaman buat di rumah masing-masing. Tetapi ini dah pilihan kedua, ketiga. Jangan kita kata, amo walaupun tak pergi surau masjid, amo jemaah dengan anak bini di rumah. Tetapi itu dia jadi pilihan kedua, ketiga.
masa sihat segar bugar tak ada ancaman, di masjid, di surau, jangan di rumah. Kecuali ada halangan-halangan macam itu COVID, itu tak apa lah. Okey, seterusnya kelebihan solat berjemaah. Allah ampunkan dosa. Kita tengok hadis ni. Nabi kata siapa berwuduk dengan sempurna, dia perjalanan lagi ke tempat solat, semaya sekali ramai-ramai berjemaah dengan orang, Allah ampunkan dosa. Dia hadis sahih Muslim. Allah ampunkan dosa kecil ni. Dosa kecil banyak kita buat, tanpa sedar kita buat dosa kecil. Kemudian seterusnya, ni orang tahu berlaku ni, 27. Hamba ni buat pun dengan anak-anak hamba. Kadang-kadang kita nak semaya jemaah di rumah ni. Lepas tu dia pun mayat dah. Dia kata, bawa semaya dah. Kita ada hal nak cepat. Nak buat tu PT. Seria, sini 27 riyal. Nak mana so? Budak ni tahu dah nakal. Nak seria. Okey, tak apa, tak seria amal lah dia. Itu logik dia. Hadis lain pula tengok. Hadis ni lagi comel. Lagi terperinci. Cuma ada sedikit contradiction. Hadis kata 27. Hadis kata 25. Nabi kata pahala solat berjemaah ni melebihi 25 darjat. Seorang hak solat sendiri di rumah ataupun di kedai, di pasar dia. Siapa berwuduk, Nabi kata, lalu mari ke masjid, kerana nak semaya. Memang kita mari masjid nak semaya. Setiap langkah yang diambil akan mengangkat satu darjat. Naik selakoh naik darjat kita di sisi Tuhan. Hapus dosa. Masuk dalam masjid, semaya, malaikat akan sentiasa mendoakan. Malaikat kata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat doa. Macam kita lah ni, malaikat ada ni. Malaikat duduk payung majlis ilmu, ada hadis. Malaikat doa kita. Waktu tuan-tuan dalam majlis ilmu ni, doa makbul. Majlis ilmu doa makbul. Contoh, jumpa apa-apa deh. Kata orang yang ceramah dia cerita pasal solat berjemaah, kelebihan solat jemaah. Kita jangan dengar saja, doa. Ya Allah, aku ni macam liat sikit. Payuh sikit nak semaya berjemaah. Penceramah kata semaya jemaah dapat 27 pahala. Ya Allah, bantu aku biar kuat sikit. Bagi semangat tak aku untuk semaya berjemaah di surau masjid. Dan masa tu bila kita duduk majlis ilmu, kita berdoa, malaikat duk berhati, mereka kata amin. Balik semangat kita. Ini macam majlis ilmu banyak kelebihan. Orang yang masa kecil tu, mula habis dia bawa semua pergi ke Pulau Melaka. Daripada kecil umur 5-6 tahun lagi. Siapa lepas SPM Tubik Kelantan. Ingat lagi masa kecil tu, kita pergi dengar Tok Guru ceramah pun. Pergi tidur, pergi main, budak-budak. Masa tu ingat lagi, Tok Guru kata biar. Anak-anak kita mari majlis ilmu, dia nak tidur ke, dia nak main ke, biar. Bapa dalam majlis ilmu ada malaikat. Malaikat doa sepanjang masa. Okey, tengok Malaikat doa Allahumma ghafir. Selagi mana dia tidak berhadas. Malam yuhdith fihi. Yuhdith ada yang kata berhadas, masuk batal wuduk itulah. Ada pula kata yuhdith, buat benda-benda maksiat dan sebagainya. Maksudnya 25. Orang bertanya, macam mana Ustaz? Sahadis kata 25, sahadis kata 27. Nak pakai mana sah? Waktu bila ambil cek dalam Quraya dia, dia kata 25 ataupun 27 ni dia tengok keadaan solat kita, kualiti solat kita. Kalau kita solat mulai khusyuk, 27. Kalau kurang khusyuk sikit, dia jadi 25. Tapi tak kurang lah. Lepas tu kita nak jenis maya jemaah sama. Kalau kita konsisten semaya jemaah je sama, Allah tak bagi 27. Lepas tu kita semaya mana? Balasah ke? Ataupun semaya jemaah di rumah dengan anak bini ke? Ataupun di masjid-masjid. Dia tengok. Kalau lagi tinggi molek kedudukan dia, lagi tinggi darjat. Tapi nak katanya, walaupun dapat 25, bukan 27. Ataupun dapat 27, bukan 25. Tetap jauh lebih baik berbanding dapat sebanyak pahala semaya sendiri di rumah, tidak berjemaah di surau masjid. Allahuakbar. Okey, habis. Kita masuk pula atas sikit. Nak mari berjemaah ke masjid ni, hebat dah tu. Dah ada kesedaran. Atas sikit. Mari subuh. Hak ni payah. Lepas tu ganjaran untuk berjemaah subuh, berjemaah ni kata lebih tinggi berbanding waktu-waktu biasa. Hebat dah tu 27, hak ni atas sikit lagi. Lepas tu baru ni riuh di KL buat kempen, ada artis buat solat subuh seperti Jumaat. Ramah semua lah pagi. Alhamdulillah. Lepas tu ada komen macam-macam. Ada komen dia kata apa, pergi berjemaah tu sebab nak upah. Sebab orang ada ambil video buat
liputan, nak lah publicity, nak suruh kenal semaya soalan berjumpa. Kita kata gini tuan-tuan, kalau kita tak ada buat benda baik, mulut kita jangan buat jahat. Sepatutnya dia adalah cara-cara dia. Ambo ingat pernah duduk sekali satu majlis dengan Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idrus. Masa duduk dengan dia tu, biasalah dia selebriti. Lepas tu ada budak lagi, nak ambil gambar, dia kata main ambil gambar. Lepas tu dia senyum lah. Apa mak ayah tu pun ambil gambar. Lepas tu mari sore-sore. Ambo duduk situ, ambo nampak rimah lah. Rimah. Nak ambil gambar. Kadang kita ada hal juga. Lepas tu Ustaz Azhar kata apa? Masa tu, dia cuik bisik. Dia kata, entah kalau ada orang minta, dia kena layang. Apa? Dia kata, ni cara nak tarik. Orang mari suka ke majlis kita, lepas suka lama sikit, kita suruh pergi nada. Tempat lain ngajar lebih dalam. Itu cara dakwah. Aku kata, oh subhanallah. Sama juga. Macam surah Ambo di Selayar. Surah Ambo di Selayar. Mula-mula jemaah tak ramai subuh. Lepas tu kita buat lagu mana? Ambo jadi TMS itu surah tu. Ambo start surah Al-Isra. Habis surah Al-Isra subuh tu, Ambo tak bangun duduk atas kursi. Sebab psikologi orang tempatnya, kita bangun duduk, oh ada kuliah subuh. Allah, kuliah subuh fokus setengah jam. Allah, aku adalah anak kelik ada hak. Orang pun tu cabut. Jadi Ambo buat lagu mana? Lepas maya tu, pusing ke jemaah, Ambo pun pergi kecek. Assalamualaikum. Surah kita baca tadi, sekian. Okey, pengajaran dia tak lama. Pengajaran dia dalam 10 minit. Cerita sekian. Ambo buat hari pertama. Hari kedua, minggu depan, orang pun hak jenis lompat laju sangat lepas maya stay. Tak lama lepas tu satu hari ada seorang jemaah dia birthday dia. Dia jamu nasi lemak. Lepas tu minggu berikutnya ada orang yang pula jamu. Akhirnya subuh di surah Ambo dekat Selayar dan dipindah ke Melawati dah. Subuh di surah Selayar tu pagi kita boleh 200 orang. Subuh. Weekend hari Sabtu Ahad. Sebab ada jam, lepas tu tazkirah tu pula pendek. Lepas tu tazkirah tu pula kita kata mesra pengunjung lah. Bukan kata nak ngepek, nak nyalahkan pengunjung. Lepas tu ada ayah-ayah bawa anak-anak kecil. Jadi jemaah surah pun kata AJK tengok, bagus. Gosok kepala budak tu, duit Maria. Lepas tu dia pun ceritakan sang-sang dia. Lepas tu budak-budak pakat nak ngikut belakang. Mak ayah bawa lah. Lama-lama surah tu memang penuh. Lama. Sampai ni. Alhamdulillah. Maksud ya, sebaik berjemaah ni, dia kata tak nafi, kena ada juga inisiatif. Inisiatif bukan sekadar segi fizikal, ada segi rohani, kita kata kelebihan pahala, hak tu pun ada juga. Maksudnya, gapo surah tu sedia, hak boleh menarik jemaah dan sebagainya. Okey, tengok. Kelebihan dua solat ni. Solat isyak dengan subuh. Dan solat isyak dan subuh ni petanda mudah pada zaman Nabi nak kenal dia ni munafik ataupun tidak. Sebab orang munafik dia buat nak tunjuk kau orang. Waktu zaman Nabi, Isya subuh ni gelap. Bukan macam lah ni ada lapu lagu ni tak. Jadi kalau tak pergi semayang masa Isya dengan subuh ni, orang tak perasan. Jadi masa ni dah pokok munafik culah sikit. Jadi nak tahu orang tu munafik ataupun tidak pada zaman Nabi, perhati. Dia ni konsisten ke tidak, subuh dengan Isya berjemaah. Kalau dia ni ada, tak betul. Dia tu bukan orang munafik. Contoh hadis tadi tu. Hadis Itban ni. Hadis tadi. Tak buta tadi. Hadis ni. Hadis ni panjang lagi. Lepas tu bila habis Nabi semayang, orang pun, lepas tu Itban dia jamu buat makanan sikit. Nabi pun tunggu lah. Masa tengah tunggu tu, orang hadut semayang sekali ramai-ramai dengan Nabi dengan Itban, dia kata apa? Mana Malik bin Dukhshum? Lepas tu ada buah. Oh, Malik tu munafik tu. Apa orang kata gitu? Aku nampak dia duduk sign dengan siasat munafik. Sama-sama ada dengan siasat munafik. Lepas tu Nabi tegur, Nabi kata, mu jangan dia celupang mulut. Dia mengaku, dia syahadah. Dia mengaku Allah dengan Rasulullah ni. Syahadah dia. Mu jangan cepat nak tuduh. Lepas tu rupanya Malik bin Dukhshum ni, berapa orang tuduh dia sebagai munafik? Sebab dia ni dilihat banyak kali duduk dengan orang munafik. Lepas tu, adakah dia tu betul-betul munafik? Nabi nak wayak ke sahabat lain, dia tu bukan munafik. Apabila geng-geng munafik Madinah tahun ke-9 Hijri, dia buat masjid Dirar, dipanggil masjid untuk memecah belah kaum Islam, geng-geng munafik. Antara orang yang Nabi suruh pergi bakar masjid, Malik bin Dukhshum dengan beberapa sahabat lain. Berapa Nabi wiri dia, Nabi seorang nak tunjuk ke orang Madinah, untuk mengatakan Malik ni munafik, dia bukan munafik. Bahkan dia aku suruh pergi bakar masjid Dirar.
Tapi Malik bin Nukhsyum ni tuan-tuan, orang tanya apa dia duduk sekali dengan munafik, dakwah. Dia cuba nak tarik pokok munafik ni supaya sedar. Lepas tu tuan-tuan, zaman kita ni kita tak boleh nak kata dia tu tak semaya di balasah atau masjid subuh dengan esok dia tu munafik. Itu bukan hak kita. Cuma hak apa kita boleh buat, kita ajuk dia. Cuma zaman Nabi nak cek munafik ataupun tidak, dua semaya dia tak ada. Sebab apa? Dua semaya sangat mencabar, lebih lagi subuh. Hadis ni kata apa? Siapa semaya subuh isyak berjemaah dapat separuh malam qiyamul lail. Subuh full sebab subuh ni payah. Lepas tu subuh ni tuan-tuan sangat istimewa sebab apa? Kita baca ayat ni. Ini surah Al-Isra. Allah kata aqimis salata liduluki syams. Semaya ketika gelincir matahari ila ghasaqil lail sehingga gelap malam. Ghasaq tu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bila gelap malam. Jadi daripada gelincir matahari merujuk kepada zuhur, asar, sampai ke isya, 4 waktu. Wa Quran al-fajr, dan juga Quran al-fajr, subuh. Kenapa subuh dipanggil Quran fajar? Sebab subuh ni sunat baca panjang. Lepas tu Nabi Allah kata inna Quran al-fajr kana mashhuda. Solat subuh ni disaksikan. Disaksikan keistimewaan, kehebatan dia. Sebab apa disaksikan ke apa? Rupanya tuan-tuan, kita ni sepanjang masa ada 4 malaikat. 2 duduk kanan kiri, hak tulis amalan, nama dia Raqib bin Atid. Kita esok 8.25 dia. Apa? Apa berarti esok insyaAllah. Raqib Atid. Lepas depan belakang dipanggil mu'aqibat ayat ni. Surah Ar-Ra'd. Allah kata lahu bagi manusia tu mu'aqibatun, malaikat yang berganti-ganti. Depan dengan belakang. Lepas tu tua-tua budak duduk tanda jatuh. Tapi tak cerita Allah budak ni malaikat jaga, malaikat sambut. Rupanya ya tu. Ni nas dia. Kerja malaikat ni depan belakang jaga kita. Tetapi dia jaga berdasarkan arahan Allah lah. Kalau nak cerita hari tu, dia tak ada buat apa lah, itu ketentuan Allah. Malaikat ni, mu'aqibat ni, depan belakang ni, kenapa dia panggil mu'aqibat berganti-ganti, tukar shift, kita kata tukar jadual. Bila 2 waktu. Tukar jadual 2 waktu, pada waktu asar, dan juga subuh. Jadi bila kita duduk di rumah kita, orang azan subuh, kita pergi semaya subuh berjemaah. Lepas tu lepas habis solat subuh berjemaah, malaikat ni pun naik jumpa matahari tukar shift dengan malaikat lain. Masa naik tu, Allah tanya. Allah tahu dah. Dia tanya. Lah ke mana mu tinggal hamba aku tadi tu? Lepas tu kata malaikat ni, hak jaga kita, shift dia. Asar kemari nak tukar subuh ni. Dia kata, kami tinggalkan dia tengah semaya subuh, berjemaah di masjid. Kami mari pun dia semaya, berjemaah di masjid. Jadi berikutan itu, solat subuh ni, dalam ayat Allah kata, inna Quran al-fajri kana mashhuda, disaksikan. Malaikat saksi. Esok-esok tuan-tuan, bila ngadak Tuhan, malaikat saksikan kita ni, Masya Allah. Banyaklah kelebihan. Lepas tu kadang-kadang kita sutuk, ada masalah. Kabar-kabar terlepas pada masalah. Berapa malaikat kena. Lepas tu ada hadis lain. Nabi kata di masjid ni ada tiang seri dia. Siapa malaikat. Maksud orang adalah hadis tu sebut orang yang pergi berjemaah di masjid ni dia ada saing-saing dalam kalangan malaikat. Bila sakit dia pergi nawak. Bila perlu bantuan dia akan tolong. Kadang-kadang benda kita tak nampak. Kita tak nampak. Banyaklah contoh. Ambo pernah masuk ngaji tahfiz itu. Kita budak muda, umur dah 18. Pinjam motor saing. Daripada Taman Tun nak pergi ke Cokik masa tu. Naik motor gen pakai serban, motor tak ada pion. Siapa tengah-tengah jalan motor mampu, minyak tak ada. Gelek gelek. Cuma nak ayam masuk kami duduk tahfiz hari tu. Memang jemaah 5 waktu di masjid. Quran baca banyak semua dah dia kata mengapa Quran. Lepas tu berhenti tepi jalan kata jauh lagi duduk ingat-ingat. Depan orang 3-4 km baru jumpa stesen minyak. Gol toloklah motor dengan saya. Budak muda tengah terpanas ceng. Tengok dah tolak kata apa? Dah nak mana? Kabar-kabar lori berhenti. Lori berhenti muka Cina. Macam serani sikit. Ada apa ni? Kata motor tali minyak. Okey jom. Dia pun tolong akak motor tu letak atas lori belakang. Motor dia pergi straight. Sampai dekat pump station. Buat turun. Kita tak ada tanya nama. Salam, tu pergi. Kita berkata, macam tu. Kita kata, Masya Allah. Kita tak tahu siapa tolong. Apa Allah Ta'ala hantar bantuan. Tu benda kecil. Mungkin orang mari tadi malaikat. Mungkin orang.
Orang pula bapa khabar-khabar dia segera nak berhenti. Kalau tengok, dia tu Cina, Serani. Mungkin bukan beragama Islam, tapi tengok budak pakai serban. Budak Islam. Tetapi kadang-kadang rasa tergeruk hati tu mungkin kerana bantuan Allah dan juga para malaikat. Jadi kalau kita jenis lekak semaya berjemaah di masjid ni, malaikat ada sekali, malaikat kenal. Lepas tu tuan bila bincang bab malaikat ni boleh buat topik lain. Topik beriman dengan para malaikat. Lepas tu hamba mesti akan anak murid di OA. Kata, awak esok-esok habis ngaji, mengaji agama ni jadi ustaz. Kena beringat, jangan duk sedak sangat nguduh orang dalam ceramah. Jangan duk celupa sangat mulut, duk nyapung. Buat apa kita kata gora-gora benda-benda lucah dalam masjid surah. Jangan duk sedak sangat bawa hadis palsu. Bapa dalam majlis ilmu kita tak ada malaikat. Malaikat gini pala ish dia ni mulut huduh. Jadi tak comel. Jadi kalau boleh biar ada rasa malu kepada malaikat. Okey, tuan-tuan, solat subuh berjemaah ni hebat dah. Waktu subuh tu hebat lagi tengok hadis ni. Ada ni cerita dia Sakhar Al-Ghamidi. Dia kata dia perasan, dia kata Nabi ni memang doa, ada doa khusus. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah beri keberkatan pada umatku di awal paginya. Lepas tu Nabi ni kalau utuh pasukan tentera kau buat apa Nabi akan buat di awal pagi. Dan Sakhar Al-Ghamidi ni dia memang peniaga. Dia ikut cara Nabi, dia buat urusan awal pagi. Dan dia antara sahabat Nabi yang hartanya banyak. Subuh dan banyak harta. Jadi apa ni? Kita mula hari dengan solat subuh berjemaah. Allah Ta'ala suka dah. Lepas subuh baca lagi doa keberkatan. Lepas tu doa ni tuan-tuan kita boleh buat ni. Mana kita ikut? Try. Allahumma barik lana. Jangan fima razaqtana tu nak makan mentah lagi. Allahumma barik lana fi bukurina. Boleh hafal sebentar. Fi bukurina. Ya Allah beri keberkatan pada awal pagi kami. Hamba sendiri tuan-tuan duk buat benda ni lama dah. Bertahun-tahun. Dan kita perasan dulu masa muda kita ni payah nak pergi jemaah di surau masjid subuh. Yalah budak muda tidur, malam tidur lewat. Lepas tu bila dah dapat kesedaran ni, kita jadi macam ketagih. Kita rasa, kita boleh nampak kehidupan kita ni sangat berbeza. Ketika muda tak jemaah subuh di masjid, di surau, dengan dah tua-tua ni kita subuh di masjid surau. Lepas tu subuh berjemaah di masjid surau ni tuan-tuan. Tanpa sedar kita dapat kebaikan doa kunut. Kunut kita baca mazhab Syafi'i. Kunut tu hebat sebenarnya. Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah beri petunjuk pada kami sekali dengan orang yang membagi petunjuk. Sebab kita buat keputusan tiap-tiap hari. Kadang-kadang keputusan kita silap. Jadi pagi-pagi subuh ya Allah beri petunjuk. Hari ni biar betul keputusan aku. Wa'afina fi man afai. Beri kesejahteraan. Lepas tu hujung tu waqina syarra ma qadai. Jauhi kami daripada takdir-takdir buruk. Bila kita baca tu subuh. Kalau kita semaya sendiri di rumah, kita baca sore lah. Kalau kita semaya berjemaah di subuh di masjid, tu imam baca. Tu imam bakal dia orang baik. Lepas tu sebelah kita mungkin orang soleh. Kita tak tahu. Tu imam baca waqina bi rahmatika syarra ma qadai. Jauhilah kami dengan rahmatmu daripada takdir-takdir buruk hari ni. Tu imam baca, sayang kita sebelum tak khabar ini wali Allah. Amin. Kita pun amin. Hari tu insya-Allah hari kita molek. Nak kata kelebihan subuh ni banyak lah. Allahu alam. Jadi tuan-tuan, dah masuk Isya. Ujung sikit ni, solat jemaah tetap semaya langsung. Jadi hamba percaya orang kampung ni insya-Allah jaga berlaku solat ni. Tetapi cerita orang tak semaya ni sangat berleluasa. Anak hamba ngaji di universiti. Dia kadang-kadang tubik dengan sains dia, pergi travel. Dia kata 30 orang tubik. Ambil berapa buah kereta. Hak tak semaya dia kata, hak semaya 30, hak semaya 5 orang. Ni lagi berat. Dan bahaya tuan-tuan kalau tak semaya, hamba takut jadi lagu ni. Allah kata apa? Kemudian mereka para nabi itu diganti oleh keturunan yang mencuaikan solat, pati ikut nafsu. Bila tak semaya ni, dia tak ada dah benda boleh mengingatkan dia tentang baik buruk dosa pahala. Kalau kita semaya at least air semaya tersejuk lagi basuh kan. Semaya sujud. Tubik pada barasa surah, ada orang nak buat jahat. Malu juga Allah, muka aku basuh lagi dengan wuduk air semaya tadi. Nak buat jahat dah. Jadi kau ada rasa malu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, merasa cukup lah untuk malam ni. Lepas tu hak lain tu just tambah hamba bagi dah PDF ni ke
apa tu email kita Ustaz Aiman, nanti share lah dengan jemaah, share banyak supaya orang baca, orang ada kesedaran nak mari sembahyang jemaah di surau masjid. Banyak kelebihan, banyak kelebihan. Okey, penutup, mana pun kita berada, jaga solat jemaah. Dia adalah tenaga dalam orang beriman. Pernah masa duduk di surau Selayar tu, ada mari satu keluarga ni buat solat hajat. Bapa solat hajat, dia kata sebab anak dia ni nak pindah pergi kerja di luar negara ataupun di suatu tempat, bukan suatu tempat, jadi nak doa selamat lah. Hak mari tu budak muda lah, abang, hak adik besok dah mari surau, hak abang tu jangan nampak surau. Jadi kita buat sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat, abang bagi kita sikit. Abang kata apa? Abang kata bila pergi tempat baru, tak kira kita duduk di Cicang Nyabung, kerja di Johor ke, kerja di Selangor ke. Bila pergi tempat baru, mula-mula sekali yang berkata cari masjid surau terdekat dengan rumah tempat tinggal. Sebab apa? Di surau masjid tu dah tempat orang baik-baik, orang soleh, orang boleh kita percaya. Kalau kita jumpa saing di paling bola, dia kata dia boleh tolong, mana tahu dia nipu, dia tak semayang. Tapi kalau kita pergi ke surau masjid Balasah, siapa-siapa tu kita tahu dah ni orang baik-baik belakang. Hamba kata, awak bila sampai tempat baru, sebab kita tahu dia duduk rumah belakang tu dengan surau, tak mari ke surau masjid. Adik dia mari, jadi kita nak tegur dia lah. Pergi tempat baru, mula-mula sekali, jumpa rumah sewa, cari masjid. Duduk saing dengan orang masjid. Sebab apa orang masjid ni, saing-saing dia bukan orang biasa, para malaikat macam hadis Nabi tadi. Mudah untuk kita kata nak dapat bantuan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, cukup untuk malam ni apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk pada kelemahan diri hamba sendiri. Semoga sedikit perkongsian pada malam ni dapatlah menaikkan semangat kita untuk insya-Allah konsisten istiqamah mari berjemaah masjid Comedah ni. Kalau kita boleh tengok malaikat tunggu tiap hari siapa dah mari jemaah, malaikat doakan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.